Selamat sejahtera, saya Gayatri, anak perempuan Dewan Dasan, Kaunselor Pelajar IPG KPM. Apa khabar pelajar? Semua sihat ke? Saya akan berkongsi bersama Puan Siti Nurul Hida, PT Abdul Rahman, Kaunselor Organisasi IPG KPM. Kami di sini berkongsi tajuk Sehat Mental Sejahtera Emosi. Apa khabar Puan Nurul? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke IPG KPM. Terima kasih, Cik Gaya. Saya rasa pelajar-pelajar IPG KPM pun belum berkenalan dengan Puan Nurul. Puan Nurul adalah kaunselor organisasi IPG KPM pelajar. Okey. Puan Nurul, Ya. boleh kita teruskan dengan tajuk pada hari ini? Okey. Sebelum saya memulakan tajuk pada hari ini, saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Gaya kerana menjemput saya untuk menjadi menjadi kawan, rakan dalam perbincangan berkaitan dengan sihat mental sejahtera emosi. Betul? Begitu juga kami pun ingin terima kasih kepada Puan Nurul sebab sudi walaupun sibuk masa COVID-19 ni, tapi sudi hadir untuk berkongsi berkaitan dengan kesihatan mental. Okey, terima kasih. Saya rasa satu topik yang sangat dipandang serius oleh orang ramai. Pada masa sekarang. Ya, terutamanya. Macam mana dengan pelajar-pelajar? Sangat beremosi ke di rumah masing-masing? Okey, jom mari kita bincang detail sikit bersama Puan Nurul ya. Okey, insyaAllah saya akan berkongsi sedikit maklumat bersama dengan pelajar. Semoga ianya dapat memberi memberi pengetahuan, memberi ilmu dan memberi tips kepada pelajar-pelajar semua. Okay. Oh ya. Puan Nurul, saya rasa sejak mula COVID-19 ni, hasil media masa ni, saya cakap pasal setiap kali saya dengar satu perkataan WHO, HWO. Okay. Boleh tak Puan Nurul terangkan apa itu sebenarnya WHO? Adakah mereka satu badan organisasi? Sebenarnya apa peranan mereka? Okey, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang Cik Gaya tanya saya tadi berkaitan dengan apa maksud dia WHO, iaitu WHO. Yang mana kalau ikut definisi WHO ni adalah macam mana kebolehan seseorang individu itu dia mengekalkan hubungan dia dengan orang lain. Maksudnya daripada segi kesihatan mental. WHO ni dia adalah satu badan atau organisasi antarabangsa. Maksudnya dia ada berkaitan dengan definisi COVID dan sebagainya. Tapi yang saya sebutkan ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental yang mana mengikut WHO mereka menyatakan bahawa kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya seseorang individu tu dia boleh bagi kepada orang lain, dia boleh sumbang dan dia boleh berinteraksi dengan baik dengan masyarakat lain. Maksudnya dia ada kesihatan mental yang baik. Sekiranya dia tidak ada ketiga-tiga benda ni, maka individu tersebut perlu mendapatkan rawatan selanjutnya. Adakah Malaysia WHO tu pertubuhan kesihatan sedunia? Ya, pertubuhan kesihatan sedunia. So adakah kita pun negara kita pun selalu selari dengan petua-petua daripada WHO? Ya. Okey. Satu penerangan yang cukup hebat. Terima kasih. Terima kasih juga. Sama. Puan Nurul, boleh saya definisi apa sebenarnya tajuk kita Puan Nurul? Sehat mental sejahtera emosi. Okey, sehat mental sejahtera emosi. Maksudnya kita kena sihat dari segi mental kita, dan kita bila kita sihat mental kita akan dapatlah well-being kita punya emosi, sejahtera emosi kita. Kita akan rasa gembira, kita akan rasa bahagia. Contohnya Puan Nurul? Contohnya sebagai seorang pelajar. Okey, sebagai seorang pelajar, kalau contohnya sihat mental dia, maksudnya dia boleh berinteraksi dengan baik dengan kawan-kawan dia, dia boleh terima teguran daripada orang lain, dia susah untuk berkecil hati. Maksudnya dia bukan orang yang sentiasa tiba-tiba nak sensitif tanpa sebab. So dia boleh berkomunikasi dengan baik dengan rakan-rakan dia, dengan pensyarah dia, dengan ibu bapa dia. Seperti yang kita tahu sekarang ni pelajar-pelajar semua berada di rumah. Maksudnya bila berada di rumah mestilah ada adik-beradik, ibu bapa dan sebagainya. Jadi pergerakan tu agak terhad. Mungkin dulu masa duduk di kampus satu bilik 2 orang. Tapi kalau di rumah mungkin terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Lepas tu mungkin
privacy tu tak ada. Jadi dia susah untuk bekerjasama dengan adik-adik yang lain, maka akan timbul konflik. Pada masa Adakah maksud Puan Nurul ni seolah-olah adakah persekitaran itu mempengaruhi emosi seseorang? ya, persekitaran itu mungkin mempengaruhi emosi seseorang, tetapi pada masa yang sama macam mana dia bereaksi dengan keadaan pada ketika itu. Adakah dia boleh bereaksi dengan positif ataupun dia bereaksi dengan tingkah laku yang negatif. Sebab emosi ni dia akan mempengaruhi kita punya pemikiran dan juga tingkah laku kita. Contohnya, ialah kita ada baca dalam berita baru-baru ni pelajar tidak dapat internet access, so dia terpaksa kena naik pokok untuk cari line. So yang itu pun mempengaruhi seseorang emosi pelajar tu kan? Maksudnya dia mencari alternatif yang lain. Disebabkan dia tidak mendapat internet di kawasan rumah dia, jadi dia mencari alternatif, cara yang lain. Tapi dalam cara yang positif, walaupun dia terpaksa naik pokok, mungkin itu satu keadaan yang bahaya. Tapi dia tidak berputus asa. Maksudnya dia tidak menjadikan kekurangan itu menyebabkan dia tidak dapat akses internet dan melakukan assignment yang diberikan oleh pensyarah dia. Dia berusaha dengan gigih. Itu menunjukkan pelajar tu memang ada, dia tak cari alasan. Ya, dia tidak mencari alasan. Maksudnya dia mempunyai emosi yang positif lah. Sebab saya tengok merasa selesa dengan diri sendiri, merasa selesa dengan orang lain. Apa maksud tu Puan Nurul? Okey, maksudnya kalau macam saya bersama dengan Cik Gaya kan, so saya rasa selesa, saya tak ada rasa macam saya rasa rendah diri, saya tak rasa malu, saya tak ada rasa segan. So saya boleh berkomunikasi, saya boleh tengok ke Cik Gaya, saya boleh ada eye contact, saya boleh dengar. Mungkin kalau Cik Gaya tegur tentang saya boleh terima. Saya tak ada rasa macam kecil hati tanpa sebab. So kiranya seseorang pelajar lah, sebab saya pun daripada alam remaja, kita semua daripada alam remaja, tetapi teguran daripada, contohnya daripada pensyarah ke ibu bapa kita, kadang-kadang faktor umur ni mempengaruhi juga. So kita rasa macam tak selesa asyik orang bagi nasihat. Adakah itu pun mempengaruhi emosi kita? Ya. Sebab kalau saya sebagai remaja tak boleh terima tegurannya. Okey, remaja ni kita kena faham dia punya dari segi emosi dia tu dia ada ego dia sendiri. Remaja ni dia ada ego dia sendiri. Dia ada pendapat dia sendiri, dia ada pandangan dia sendiri, dia ada dia punya pegangan hidup dia sendiri. Tetapi remaja yang baik, remaja yang bagus, yang mempunyai emosi yang positif, yang mempunyai pemikiran yang positif, dia akan boleh menerima teguran daripada orang yang lebih tua. Kerana dia faham, dia perlu sebab dia faham dan dia mengetahui bahawa teguran daripada orang yang lebih tua itu adalah untuk membina personaliti dan pribadi dia pada masa hadapan. Bukannya untuk menjatuhkan dia ataupun sebaliknya. Maksudnya dia melihat sesuatu teguran atau nasihat bimbingan itu ke arah yang positif. Maksudnya bagus ada pandangan sendiri. Bagus ya, boleh ada pandangan sendiri, tetapi dia boleh membezakan sama ada benda itu positif ataupun negatif. So dia boleh membuat pilihan sama ada dia nak menjadikan teguran itu positif ataupun negatif. Sekiranya dia melihat sesuatu teguran itu sebagai negatif, maka dia tidak berupaya untuk melihat sesuatu itu dengan lebih fleksibel. Nampaknya remaja memang mengalami Tentu kita buat terapi dengan dia, so kita tengok daripada, kalau macam saya menggunakan art terapi, so daripada art terapi saya nampak ada sesuatu yang berlaku kepada pelajar ni. So bila kita tanya, bila kita buat session, so dia bercerita, so kita rasa kita perlu rujuk pelajar ni kepada doktor psikiatrik. So doktor psikiatrik yang So basically bipolar itu memang emosi dia, gangguan emosi dia tak dapat kawal diri dia. Dia sendiri pun tak gembira, sedih. Dia sendiri pun tidak tahu kenapa tiba-tiba dia rasa gembira. Dia tiba-tiba sebab kalau mengikut sains, dia ada macam tu, ada gangguan dekat neuron dia lah. Wah, ada gangguan dekat neuron. So, selain bipolar apa? Dia bukan tanpa sebab, kerana dia ada peristiwa yang berlaku pada dia.
Selain bipolar, Anxiety disorder ni anxiety disorder. dia macam ada rasa macam tiba-tiba berdebar. Mungkin dia ada trauma sebenarnya anxiety ni berkaitan dengan Dan saya dengar khabar ada yang kata tiada air liur langsung, mulutnya kering, itu depression. Itu tanda-tanda depression. Dia macam kering. Dia macam tak ada perasaan. Dia macam dia tak tahu macam mana nak habaq. Nak bagi tahu kepada orang. Hanya dia je yang mengalami Contoh kemurungan Puan Nurul, kemurungan ni dia macam tak nak berjumpa dengan orang. Dia nak duduk di tempat yang dia dah asingkan diri dia daripada dia orang rasa lain. semua orang tidak boleh dipercayai. Macam tu. Dia ada isu dengan kepercayaan. So nampaknya macam-macam penyakit yang berkaitan dengan kesihatan Emosi, mental, ya. emosi ya. So pelajar, saya rasa pelajar sendiri pun mungkin dah tahu beberapa penyakit mental. Anda pun boleh layari dalam online sebab dalam Google memang macam-macam penyakit sekarang. Sekiranya ada simptom, jom kita tanya Puan Nurul. Simptom-simptom, saya rasa Puan Nurul pun dah terangkan Ya, saya berkaitan dah dengan terangkan simptom-simptom. Dan kalau pelajar itu sekarang dia tak bersama dengan kaunselor, kalau dia dapati ada simptom-simptom tu di IPG, kalau mereka dah balik ke sini di IPG, of course mereka boleh cari kaunselor. Ya, betul. Kalau mereka cari kaunselor, tindakan pertama tu apa Puan Nurul? Kita akan macam saya, pengalaman saya lah. Macam pengalaman saya bila saya mengendalikan kes-kes yang sebegini, saya akan memberi ruang lah kepada klien itu untuk meluahkan apa yang dia rasa melalui terapi seni. So, Terapi seni. ya, terapi seni. Sebab Yang selalu orang kata art terapi ya, itu kan? selalu art terapi. So, kita ada model-model yang tertentu, Yang khas untuk- yang tertentu untuk kita mengenal pasti emosi pelajar tersebut. Okey. Dan saya pun difahamkan kalau pelajar datang ke unit kaunseling sebagai kaunselor pelajar, saya pun akan jalankan ujian DAS yang direkomend oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So dalam ujian DAS tu pun ada 21 soalan tak silap saya, dan dalam 21 soalan kita bukan 100% kita nak katakan pelajar tu dah ada depression, tetapi ia dikategorikan kepada 3 tahap. stres, Anxiety, anxiety, depression. depression. Stres, anxiety, depression. So 3 tahap ni kita dapat kenal pasti tahap dia. Adakah serius, adakah sangat teruk ataupun sederhana dan macam-macam ya, Puan Nurul. Kalau sangat teruk tu memang kita akan, kalau macam kita buat mungkin kalau first kita buat sangat teruk, so kita bagi sesi counselling dulu. So after 3 session, kalau kita buat lagi hujan DAS tu sekali lagi masih sangat teruk, so kita refer dia kepada psikiatrik lah. Itu pun atas persetujuan diri dia sendiri ya. Dan kita Atas kena persetujuan maklumkan. dia dan juga ibu bapa. Ya. Dan saya rasa kita terpaksa maklumkan sedikit isu ni kepada HCP. Tak silap saya, betul kan? Itu kalau pelajar-pelajar berada di IPG, sebab dia boleh rujuk kaunselor. Sekarang Puan Nurul, sekiranya pelajar dapati dia ada simptom, sekarang mereka berada di rumah dan dikelilingi dengan macam-macam masalah dan emosi, apa sepatutnya pelajar kena buat ya? Dia perlu ada gaya-daya tindak dia sendiri. Contoh kalau bagi Muslim mungkin dia kena meningkatkan dia punya spiritual dia dalam agama masing-masing lah. Maksudnya spiritual tu sangat penting untuk individu sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk mengawal semua keadaan. Kita kena berserah, kita kena percaya bahawa ada kuasa yang lebih besar yang akan membantu kita. Tapi kita tak boleh hanya berserah saja, kita kena berusaha. Maksudnya pelajar tu sendiri kena, kalau dia ada simptom yang tersebut, maksudnya dia kena, pertama dia kena cari maklumat dekat Google lah, maklumat di hujung jari sekarang ni. So dia kena cari maklumat, so dia kena semak diri dia sendiri, dia kena check, ada tak saya ada simptom-simptom ni. Contoh simptom saya dapati contohnya anxiety disorder, Puan Nurul, saya dapati ada simptom ialah takut tanpa sebab. Takut tanpa sebab, apa dia, kekejangan otot dia. Sebab So mungkin dia kena bagi contoh dia rasa takut tanpa sebab, dia
secara otot, maksudnya mungkin dia kena buat senaman ataupun teknik relaksasi. Okey, nanti kita akan teruskan macam mana penyelesaiannya. Puan Nurul boleh bagi cadangan-cadangannya. Selain itu saya rasa gangguan pencerna. Apa gangguan? Itu Itu adalah simptom-simptom dia lah. simptom-simptom dia, gemetar, rendah diri. Ya. Bagi rendah diri, Hmm. saya rasa yang ini biasa saya sendiri pun ada rendah diri. Macam mana remaja Puan Nurul? Kalau dia ada Remaja simptom yang rendah diri? ada Saya rasa rendah diri itu bukan kita 100% nak katakan kesihatan mental, tetapi belief system seseorang tu, ya konsep kepercayaan, kendiri. konsep kendiri dia. Boleh tak cerita sedikit? Sebab tu dia kena pastikan dia sentiasa positif. Kalau dia sentiasa negatif, dia akan ada konsep kendiri yang sangat tinggi. Apa maksud negatif positif? Selalu orang cakap negatif Okey, positif. negatif rasa diri saya tak cantik, diri saya tak berguna, diri saya teruk, diri saya tak hebat macam orang lain. So kalau kalau yang positif, dia akan rasa yakin diri, dia tak ada masalah, dia nak berjalan seorang diri, dia rasa macam confident level dia tinggi. So dia, bagi dia, selagi dia tidak membuat sesuatu itu perkara yang salah, so tak adanya dia rasa macam dia rendah diri. So sebab dia tahu dia ada sokongan yang baik daripada orang sekeliling dia. Kalau orang yang tak percaya orang sekeliling, Itu maksudnya dia ada isu kepercayaan. Itulah maksudnya itu yang pelajar-pelajar perlu perbaiki diri sekiranya ada isu tersebut. Maksudnya kena datang berjumpa dengan kaunselor dan berbincang dengan kaunselor. Macam mana saya nak mengatasi isu saya tidak percaya kepada orang itu. Kita nak betulkan dia punya sistem kepercayaan tu. Boleh. Kita struktur semula kognitif dia. Tapi pelajar tu sendiri kena rela lah. Kena rela dan datang berjumpa dengan kaunselor. So kita bantu dia untuk struktur balik kognitif dia supaya dia menjadi orang yang lebih positif, supaya dia tidak tersekat di situ saja. Dan dia tidak boleh move forward ke depan. jadi terapan ke depan dia. So konsep kendiri pun sangat penting ya, dalam kesihatan mental ni, tak silap saya. Okey, Puan Nurul, ialah katakan seseorang itu memang dikatakan dia memang menghadapi masalah kesihatan mental dan dia pun dah rujuk doktor. Biasanya bila kita dah rujuk kepada pakar berkaitan dengan psikologis atau psikiatris, mereka akan bagi ubat untuk merelaksasikan tahap stres dia. Tapi kalau dia balik kepada kaunselor juga, apakah teknik-teknik yang Puan Nurul pernah aplikasi kepada klien-klien sebelum ini? Okay, kita boleh bagi dia teknik relaksasi, kita bagi dia teknik untuk bernafas apabila dia dalam keadaan anxiety disorder. Kita ajar dia nafas dengan betul, kita ajar dia relax, kita bagi dia kebebasan. Contoh kalau dia rasa dia nak marah, kita bagi dia color, kertas untuk dia conteng apa yang dia rasa. So dia boleh luahkan dalam keadaan yang selamat, tanpa ada orang cakap dia macam tu macam ni dan sebagainya. Boleh tak kita aplikasi kepada pelajar-pelajar kita? Boleh. Jadi satu art terapi di mana saya rasa pelajar semester 7 kita ada seramai, tak silap Miss Gaya, ada 178 pelajar. So kalau sempat selepas ceramah kita, selepas perkongsian kita, kalau kita sudi, Puan Nurul sudi, boleh tak kongsi satu art terapi di mana mereka boleh buat art terapi itu dan hantar balik kepada kita, dan kita boleh menilai sekiranya pelajar berminat nak tahu apa yang hasil mereka, mereka nak tahu, mereka boleh hubungi kita. Ya, betul. Macam mana mereka nak hubungi kita, Puan Nurul? Boleh hubungi saya di talian nombor 019-412-7483. Boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp. Dan tak silap nanti pelajar kalau berminat, lepas ini kami akan bagi satu link di mana pelajar boleh lukis art terapi tersebut di rumah masing-masing dan hantar, ambil gambar dan hantar
pada kami melalui email. Mhm. Dan kami, kalau anda sudi nak dengar interpretasinya, Puan Nurul pun sudi nak bagi, ya. Ya, insyaAllah. Boleh. Ada apa-apa lagi Puan Nurul? Itu saja daripada saya. Cuma pesanan saya kepada semua pelajar, kesihatan mental ini adalah satu bukan lagi perkara yang kita perlu selindung. Kita perlu bercakap tentang kesihatan mental sebab dia adalah satu penyakit yang tersembunyi, yang kita tak sedar. Mungkin kita pun ada masalah kesihatan mental, kita rasa kita normal, tapi sebenarnya kita ada masalah kesihatan mental apabila kita tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang dengan lebih baik. Itu pun salah satu ciri masalah kesihatan mental. Mungkin masalah kesihatan mental itu dia ada tahap tahap biasa, sederhana dan teruk. So sebelum ianya menjadi semakin teruk, so kita rawatlah dengan cepat-cepat supaya kita dapat mengekalkan kesejahteraan emosi kita. So kita akan lebih sihat mental dan sihat fizikal, kita sejahtera emosi kita dan kita dapat memberi sumbangan kepada bangsa negara dan kita dapat menjadi pelajar yang lebih baik pada masa depan. Ya, tepat sekali apa yang Puan Nurul kata tu. Sebab kalau diri kita sihat, kepakaran kita boleh disumbang kepada masyarakat kita. So pasal tu tajuk kita pada hari ini ialah sihat mental, sejahtera emosi. Ya. So pelajar, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul sebab sudi berkongsi pengalaman beliau dan juga tips-tips berkaitan dengan kesihatan mental. Dan lepas ini kami akan hantar link, ya, untuk bukan sedikit assignment, tetapi anggaplah benda tu macam satu apa Nurul, sebagai satu aktiviti di mana merelaksasikan minda anda sebenarnya. Aktiviti melukis je. Sebab kadang-kadang bila kita dah naik ke IPG KBM sebagai pelajar, saya rasa kita kadang-kadang kita dah jauh ketinggalan zaman kanak-kanak kita. So apa salahnya aktiviti ni macam bawa kita balik kepada zaman kanak-kanak riang, ya. So harap perkongsian kami dapat menjadi satu tips kepada anda dan dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas tontonan live dalam Facebook, ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.